Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua penonton di Office of Industrial Link YouTube channel. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita masih lagi bernafas dan kuat untuk menjalankan ibadah puasa hari yang ke-20 ini. Sebagaimana yang kita tahu, bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Pada bulan ini, pintu-pintu neraka akan ditutup dan pintu-pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya. Segala amalan baik yang kita lakukan akan dilipat gandakan asalkan kita lakukannya secara ikhlas. Keberkatan bulan Ramadan secara kasar dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu 10 malam pertama yang dipenuhi rahmat Allah SWT, 10 malam yang sedang kita lalui diisi dengan pengampunan iaitu maghfirah, manakala 10 malam terakhir merupakan pembebasan manusia dari api neraka. Terdapat satu malam di antara 10 malam terakhir yang menjadi rebutan para muslimin dan muslimat yang dikenali sebagai malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Adakah kita boleh mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Apakah amalan yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini? Sebelum itu, suka saya perkenalkan penceramah pada hari ini iaitu Dr. Rodolfin Firdaus binti Fatah Yassin. Beliau merupakan graduan Master dan PhD in Islamic Legal Knowledge and Heritage Quran and Sunnah Studies di IIUM. Beliau juga merupakan timbalan pengarah bagi Pusat Islamisasi IIUM serta pensyarah di Kuliah Ilmu Pengetahuan Perteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan Abdul Hamid Abu Sulaiman. Dan saya, Siti Jordan binti Slamet, merupakan moderator anda pada pagi ini. InsyaAllah session hari ini kita akan buat sesi soal jawab yang ringkas lah, insyaAllah ya. Doktor? Doktor, apa khabar? Doktor, tolong unmute. Alhamdulillah. Ya. Sihat walafiat. Alhamdulillah, Doktor. Sister Siti Juraida sihat ya? Alhamdulillah, Doktor. Saya sihat. Saya sihat sini. Alhamdulillah. Okay, sebelum kita start masuk kepada Lailatul Qadar ni, boleh tak saya nak tahu, kita semualah nak tahu apa yang dikatakan, apa terkesan sedikit mengenai takrif Lailatul Qadar ini. Terima kasih banyak-banyak kepada sister moderator kita pada pagi ini, Siti Juraida Selamat, yang dihormati Director Office of Industrial Links, Associate Professor Dr. Khairul Azami Siddiq, Deputy Director, Associate Professor Dr. Khalila Zakaria, Senior Assistant Director Madam Fariza Muhammad Ramli, staff-staff all, para penonton tuan-tuan, puan-puan, haji-haji, hajah-hajah Tan Sri, Datuk Sri, Puan Sri, Datin, dan juga sahabat-sahabat, brothers and sisters yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menganjurkan program ini dan sudi menjemput saya sebagai speaker bagi slot yang akan kita kongsikan bersama pada pagi ini. Dan saya merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT bersama dengan para hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita lafazkan lafaz kesyukuran daripada hati yang paling dalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan limpah rahmat kasih sayangnya, kita semua diizinkan untuk bertemu, bersua melalui platform Alam Maya ini dalam satu slot yang sangat bermakna, yang sangat tinggi nilainya bagi orang-orang yang beriman yang mengejar peluang untuk memperolehi malam yang paling berharga, yang lebih bermakna daripada 1000 bulan, yang kita sebutkan sebagai malam Lailatul Qadar. Dan kita harapkan platform yang sedang kita usahakan bersama pada pagi ini, di mana kita sedang dipertemukan melalui link YouTube ini, insya-Allah membolehkan dan memudahkan kita untuk meraih malam Lailatul Qadar.
Dan tajuk yang diberikan oleh penganjur ialah Lailatul Qadar, mimpi atau realiti. Jadi kita akan tengok insya-Allah sebelum menjawab soalan yang diajukan oleh saudari moderator kita Sister Juraida sebentar tadi, sedikit sebanyak kita akan membincangkan 5 perkara dalam tempoh 1 jam ini insya-Allah. Dan yang kita ketahui soalan ini soalan bocor, jadi slide-nya pun sudah disediakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan soal jawab ini akan memudahkan interaksi antara diri kita, antara para pendengar dan juga hati-hati kita insya-Allah. Jadi pada persoalan yang pertama mengenai takrif malam Lailatul Qadar, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan malam Al-Qadar. Kalau bahasa Melayunya malam Al-Qadar, dalam bahasa Arabnya ialah Lailatul Qadar. Laila bermaksud malam. Pada penjelasan bahasa Arab, malam Al-Qadar membawa 3 maksud. Maksud yang pertama ialah malam yang agung. Ia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-91, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Dan tiadalah mereka iaitu kaum Yahudi mengagungkan Allah sesuai dengan pengagungan yang sebenarnya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ini asal usulnya ialah kerana kaum Yahudi yang sebenarnya sebelum kita lagi sudah menerima kitab suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Taurat yang diutuskan melalui nabinya Musa alaihi salam. Namun sebagaimana kita semua tahu, kita semua sedar mereka telah pun berpaling daripada perintah dan ajaran Allah, bahkan daripada kitab suci mereka sendiri. Sehingga kan mereka mendakwa bahawasanya Tuhan tidak pernah menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Maka di situ mereka sebutkan sebagai wama qadarullaha haqqa qadrihi, iaitu tidaklah kaum Yahudi itu mengagungkan Allah sesuai dengan pengagungan yang sepatutnya. Jadi daripada situlah Al-Qadar, perkataan Al-Qadar itu membawa maksud malam yang agung kerana dia mengandungi pahala yang berlipat kali ganda, disebutkan sebagai lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian makna yang kedua pula daripada Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar dari sudut bahasa Arabnya ialah malam penentuan takdir. Sebab kita tengok perkataan qadar itu kan dia ada kaitan dengan takdir. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia iaitu Al-Quran pada Lailah, pada malam yang penuh berkat. Inna kunna munzirin, dan sesungguhnya kami berbuat demikian itu sebagai sentiasa memberi peringatan. Fiha yufarriqu kullu amrin hakim. Di dalam kitab itu kami bezakan antara amaran dan juga perkara-perkara untuk hamba kami sebagai suatu kaedah untuk menghindarkan hamba iaitu kita manusia daripada ditimpa azab. Jadi Al-Quran itu adalah kitab Furqan yang mana ia membezakan yang hak daripada yang batil, yang adil daripada yang zalim, yang halal daripada yang haram, yang benar daripada yang salah. Bahkan Quran juga dinamakan sebagai Al-Furqan kerana sifat-sifat tersebut. Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya ia diturunkan di malam yang penuh keberkatan, dan malam penuh keberkatan itu ialah Lailatul Qadar, yang mana malam itu menentukan takdir bagi seorang hambanya. Pada malam yang berkat itu dijelaskan kepada para malaikat setiap perkara yang mengandungi hikmat serta tetap berlaku, tidak berubah atau bertukar. Maknanya ia takdir yang Allah tetapkan. Jadi pada malam Al-Qadar, kadar rezeki dan ajal maut tahun tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan penjelasan oleh tafsir Ibnu Kathir. Jadi pohonlah segala-gala yang baik di malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita minta umur yang panjang dalam kebaikan, dalam kesolehan, dalam ketaatan kepada Allah, maka akan mustajablah insya-Allah di malam Lailatul Qadar itu. Kerana memang ada yang mentakrifkan kaitan malam Lailatul Qadar dengan penentuan takdir manusia. Kemudian takrifan yang ketiga, definisi yang ketiga untuk Lailatul Qadar ialah malam yang sempit. Ini malam yang sempit. Maksud qadar itu ada makna sempit. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan dia juga yang menyempitkannya. Tengok perkataan dia qadir di situ membawa maksud menyempitkannya menurut yang demikian, iaitu menurut kehendak Allah. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu dia amat mendalam pengetahuannya pada hambanya, lagi maha melihat akan hambanya. Jadi maksud sempit pada malam Al-Qadar ialah berikutan penurunan jumlah malaikat yang sangat ramai dari langit bermula dari waktu maghrib sehinggalah ke subuh. Penurunan berterusan ini difahami oleh ulama bahasa dengan menggunakan perkataan tanazzul, tanazzal, turunnya malaikat secara beramai-ramai yang disebutkan dalam surah Al-Qadar. Jadi di situ bila perkataan tanazzal digunakan, maksudnya dia sentiasa turun. Malaikat terlalu ramainya mereka turunnya hingga ia berterusan, turun. Ibarat kalau kita tengok hujannya lebat, dia turun dengan lebat dan berterusan untuk satu tempoh yang lama. Dan demikianlah keadaan tanazzal itu. Maksudnya betapa ramainya malaikat yang turun. Berbeza dengan tanzilun. Tanzil dalam bahasa Arab maksudnya turun juga. Tapi tanzil ni turun sekali sahaja. Manakala ayat dalam Quran itu tersebut tanazzal, bermakna turun itu berterusan. Amatlah ramainya. Begitu ramainya malaikat yang turun ke bumi pada malam itu, maka bumi menjadi sempit dengan kehadiran mereka. Yang manisnya ialah kewujudan malaikat di sekeliling kita akan membantu mempercepatkan penerimaan doa kita. Jadi memang kita tak nampaklah crowdednya, trafik yang penuh dengan kehadiran malaikat ni secara mata kasarnya kita tak nampak. Dia tak macam traffic jam, kita nampak kereta penuh, sesak kanan kiri sehingga menyebabkan kita rasa letih dan serabut kan. Tetapi turunnya malaikat itu berbeza. Turunnya mereka bersama dengan ketenangan, dengan rahmat, dengan kenikmatan yang dapat dirasakan di dalam hati kita. Justru hadirnya malaikat bersama dengan rahmat, maka dengan itu akan membantu mempercepatkan penerimaan doa yang sedang kita panjatkan di malam Lailatul Qadar. Sebab itulah para ulama menyebutkan doa di malam itu akan dimakbulkan. Kerana kita tahu malaikat juga dia sentiasa mengaminkan doa hambanya. Kan ada hadis menceritakan apabila seorang hamba mendoakan untuk saudaranya yang lain, maka para malaikat akan mengaminkan doa tersebut. Apa kata malaikat? Amin walahu bimisli dhalik. Amin ya Allah, makbulkanlah doa dia dan baginya doa itu jugalah ya Allah. Masya Allah, yang betapa pemurahnya Allah. Ya, betapa nikmatnya jadi orang Islam. Kita doakan kebaikan untuk orang lain, untuk saudara kita yang lain. Tetapi rupa-rupanya ada malaikat pula yang mengaminkan doa tersebut supaya kita yang mendoakan ini beroleh nikmat dan kebaikan yang sama. Jadi tak rugi sebenarnya kalau kita sentiasa mendoakan saudara mara kita dan sahabat handai kita yang lain. InsyaAllah kesemua kebaikan yang kita doakan itu akan kembali kepada kita. Sabda Nabi SAW, "Idza sami'tum siyahad diyakati fasalullaha ta'ala min fadlihi." Apabila kamu mendengar kokokan ayam di pagi hari kan, ketika matahari nak terbit tu kita dengar kan ayam berkokok, maka berdoalah kepada Allah memohon kurnianya. Kenapa? Fa innaha ra'at malakan. Sesungguhnya ayam itu sedang melihat malaikat. Sebab malaikat turun di pagi hari. Sebenarnya mereka ada shift-shiftnya kan. Jadi malaikat yang pada malam Lailatul Qadar itu setelah mereka turun, mereka akan naik dan ayam juga menyaksikan malaikat yang naik, malaikat yang turun, malaikat yang datang, malaikat yang pergi. Setiap kali dia melihat malaikat, dia berkokok khususnya di pagi hari. Wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadhu billahi minasyaitan fa innaha ra'at syaitanan. Dan apabila kamu mendengar rengitkan keldai kan bila dia berbunyi tu kan. Siapa nak dengar bunyi keldai? Kita jarang-jarang dengar di Malaysia. Boleh cari kat YouTube. Dengar bunyi keldai tu macam mana. Nak hayati hadis Nabi ni. Bahkan dalam Quran pun disebutnya suara keldai. Wa inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ialah suara himar, suara keldai. Maka kita nak insaf, nak hayati ayat dan hadis ini. Dengarlah tuan-tuan perempuan, saya seru. Ya, sahabat-sahabat saya yang hadir pada pagi ini, cuba dengar di YouTube, cari Google suara keldai.
ataupun the voice of donkey, ataupun kalau nak cari bahasa Arab, sautul himar. Oh, dengarlah ya Allah, macam mana suara dia tu sampai diperumpamakan dalam Al-Quran. Rupa-rupanya apabila keldai merengek, maka kita disuruh berlindung dengan Allah SWT kerana sesungguhnya keldai telah melihat syaitan. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ni memang sahih. Waktu kalau kita duduk setengah-setengah negara tu kan, macam kami dulu pernahlah duduk di Mesir selama beberapa tahun. Kadang-kadang dekat maghrib tu tiba-tiba kedai tu bunyi. Bila dia bunyi tu 15 meter boleh dengar bunyi dia. Ya Allah, kuat betul kan. Apatah lagi kalau dia bunyi dekat dengan kita 5-6 meter ni memang berdengung telinga. Rupa-rupanya dia nampak syaitan. Sebab kita tahu kan maghrib ni pun memang tempat waktu syaitan bertukar shift antara shift siang dengan shift malam. Jadi masa dia nampak itulah dia akan merengek. Di kita ni disuruh baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada bahaya syaitan. Okey, itulah dia untuk jawapan bagi soalan yang pertama. Saya kembalikan semula mikrofon kepada saudari moderator kita. Silakan. Okey, Ustazah. Soalan yang kami pula. Selain daripada, seperti mana kita tahu, malam Lailatul Qadar dipanggil malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Selain daripada kelebihan itu, apakah kelebihan lain yang malam Lailatul Qadar tu beri, Ustaz? Boleh saya huraikan sedikit? Okay, baik. Terima kasih. Kita teruskan lagi perjalanan ilmu kita insya-Allah pada hari ini dengan jawapan kepada soalan yang kedua. Jadi kita tengok pada slide yang saya dah paparkan ni, insya-Allah mudah-mudahan nampak ya. Kelebihan malam Lailatul Qadar ada disebutkan di dalam beberapa riwayat, dan pertamanya kita nak faham, kita memang nak kejar Lailatul Qadar ini supaya kita ini tidak tercicir di akhir garisan. Kita sedang maraton selama 20 hari di bulan Ramadan tahun ini dan berbaki lagi 10 hari sahaja. Jadi ibaratnya kita mengharapkan kejayaan yang cemerlang dan gemilang pada garisan terakhir. Jadi mudah-mudahan ini adalah salah satu usaha kita supaya kita tidak tercicir di akhir garisan. Kita tengok dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis Nabi SAW, taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah malam al-qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bila Nabi SAW yang suruh, bermakna di sana ada tujuan, ada kelebihan, ada kebaikan dan ada manfaatnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan dalam satu istilah lain ialah shopping ibadah di malam Al-Qadar. Dan dalam kitab-kitab lama ni mereka ada menakalkan beberapa kaedah-kaedah untuk memperolehi malam Lailatul Qadar itu sebagai menyahut seruan Nabi SAW. Kenapa kita nak cari? Kita akan tengok tujuan-tujuan dia di dalam nukilan yang akan saya kongsikan saat ini yang dipetik daripada kitab koleksi Risalah An-Nur, kitab Al-Maktubat daripada noktah yang ke-7 Risalah Ramadan. Jadi ada 9 noktah di situ, dan untuk khusus berkaitan dengan Lailatul Qadar ini ialah noktah yang ke-7. Di mana sebenarnya Lailatul Qadar di bulan puasa Ramadan ini sebenarnya ibarat bercucuk tanam dan perdagangan untuk kehidupan di akhirat yang kekal abadi, dan ia merupakan salah satu daripada hikmah berpuasa. Yang pertamanya adalah kerana hakikat malam Lailatul Qadar itu adalah gandaan pahala yang sangat banyak. Seperti yang kita ketahui, pertamanya pada bulan Ramadan, satu kebaikan boleh digandakan dengan 1000. Macam mana nak dapat 1000 pahala ni, Ustazah? Allah, seronoknya. Kalau kita sedekah RM1 dapat RM1000 pahalanya, macam mana nak dapat? Kenalah betulkan niat kita. Ikhlaskan hati kita. Ya, mantapkan matlamat dan tujuan kita. Semata-mata untuk memperolehi perniagaan yang menguntungkan. Pelaburan yang mendatangkan pulangan yang berlipat kali ganda. Kena ada mindsetting tersebut. Siapalah kita untuk kata kita tak perlu pahala. Kita ini manusia biasa yang banyak dosanya. Jadi banyak kesilapan yang kita telah lakukan selama ini sebenar-benarnya jika dinilai daripada kacamata
penilaian assessment yang sebenar. Assessment yang sangat strict dan detail, mesti kita akan dapat banyak kesilapan-kesilapan kita. Tapi tidaklah bermakna juga kesilapan-kesilapan itu menjadi sebab untuk kita tidak beroleh keampunan Allah ataupun kita jauh daripada syurga Allah. Tidak, sentiasa akan ada harapannya. Jadi kita tahu di akhirat nanti ada mizan kan? Mizan yang akan menimbang antara amal saleh dan juga amal taleh. Jika berat salehnya, insya-Allah masuk ke syurga. Yang berat inilah yang sedang kita cuba tanam, bercucuk tanam, iaitu di bulan Ramadan. Sebab itu, dengan niat yang saleh, yang ikhlas, yang benar, satu-satu amal itu boleh berganda sampai ke 1000 kali. Ada hadis qudsi yang menunjukkan gandaan tersebut. Cuma kita nak dapat exactly berapa tu, itu dalam pengetahuan Allah. Usaha kita ialah ikhlas. Buat, bagi RM1 tapi ikhlas. Bagi RM1 dengan harapan, ya Allah gandakanlah pahala ini di bulan Ramadan ini saja yang aku mampu bagi, ya Allah. Contoh kan. Kalau mampu RM10, bagilah ya Allah, RM10 inilah yang aku mampu bagi, yang aku ikhlas. Tapi aku mengharapkan pahala yang banyak daripadamu ya Allah. Begitu juga bila kita mengaji. Ini paling mudah, tak payah keluar duit pun. Hanya sekadar baca, buka Quran, tengok ayat dia satu-satu, baca satu-satu. Setiap huruf Al-Quran akan ada 10 ganjaran. Dikira 10 kebaikan dan menghasilkan 10 buah-buahan syurga. Masya Allah. Pahala kita ni sebenarnya bukan setakat baca tu saja dapat pahala. Tapi sebenarnya kebaikan juga berganda-ganda. Bahkan sebenarnya jika kita dapat lihatlah di syurga, kalaulah kita ini diberikan peluang untuk melihat apa ganjarannya di syurga, mungkin dengan bacaan kita 10 ayat, 10 huruf tadi dah tumbuh 10 buah-buahan di dalam syurga untuk kita. Maka pada bulan Ramadan setiap huruf Al-Quran itu ganjarannya bukan 10 bahkan 1000. Ganjaran huruf-huruf setengah ayat seperti ayat kursi akan berganda beribu-ribu kali. Ini akan bertambah lagi pada hari Jumaat di bulan Ramadan. Masya Allah, hari ini ialah hari Jumaat. Kita hanya tinggal lagi 2 Jumaat yang berbaki di bulan Ramadan ini. Ambillah peluang ini. Grab the chance now. This is the right time. Hari ini jangan dilepaskan tanpa kita membaca Al-Quran. Kerana gandaannya lebih lagi pahala berbanding hari-hari lain dalam bulan Ramadan. Dan kita sedar bulan Ramadan adalah berganda pahalanya berbanding semua hari sepanjang tahun. Apatah lagi jika kita dapat malam Lailatul Qadar. Boleh berganda sehingga 30,000 kebaikan nisbahnya dalam pengetahuan Allah SWT. Ini adalah ibarat perumpamaan yang dibawa oleh Imam Said Nursi sebagai nisbah banyaknya pahala tersebut. Jadi semakin banyak manusia ni bila melihat ganjaran besar, manusia akan terdorong untuk mendapatkannya, untuk melakukannya. Jadi insya-Allah kita jadikan ini sebagai motivasi kita untuk memperbanyakkan bacaan Quran kita di bulan Ramadan kerana kemuliaannya adalah pada malam Lailatul Qadar sehingga berganda berpuluh ribu jadinya. Jadi amalan ibadah kita membaca Quran di bulan puasa, khususnya di malam Lailatul Qadar, itu sebenarnya suatu perdagangan yang pasti menguntungkan. Cuma tak nampak je keuntungan tu dalam dunia ini secara empirical, secara fizikal. Tetapi secara spiritualnya kita dah boleh rasa, secara psikologinya kita boleh rasa nikmat, dan insya-Allah secara emosinya juga kita akan beroleh kejayaan. Setiap huruf Al-Quran itu akan menghasilkan 30,000 buah-buahan syurga yang kekal. Ni Imam Said Nursi ni, beliau berasal daripada Turki dan tafsir Risalah An-Nur merupakan tafsir isyari yang ditulis ketika zaman kejatuhan khilafah Islam yang terakhir. Kita tengok zaman sekarang ni kita tak ada lagi khilafah, kita tak ada pemimpin, kita tak ada ayah lagi, kita jadi anak yatim. Jadi pada zaman jatuh itulah kita mula melihat bagaimana umat Islam di seluruh dunia dijajah. Umat Islam pun dimasukkan dengan pemikiran-pemikiran sekular. Jadi umat Islam sudah kembali kepada zaman jahiliah Mekah. Sebab itulah pendekatan Risalah Nur ini lebih kepada berbicara dengan akal-akal manusia yang seakan-akan berada di zaman jahiliah Mekah. Jadi cara pendekatannya itu mengintegrasikan 80 bidang ilmu. Sebab itu beliau suka membawa analogi-analogi yang boleh dibayangkan oleh kita yang hidup di zaman moden, yang mana ramai manusia di zaman moden ini agak sukar untuk mempercayai perkara-perkara yang tidak dilihat secara empirical evidence-nya. Okay. Jadi dia membawa kita supaya kita melihat dan membayangkan bagaimana jika kita membaca setiap huruf Quran itu lalu huruf itu menjadi 30,000 buah-buahan syurga yang kekal. Bayangkan. Sebab itu memang disebutkan sebagai suatu ganjaran kan. Dia menjadi sebagai pohon tuba nurani yang mulia. Pohon tuba ni satu pohon yang besar di dalam syurga yang disebutkan dalam hadis sahih Bukhari, apabila seorang manusia ingin
melangkau ataupun menjalani ataupun menjelajahi pohon yang amat besar itu, ia akan memakan masa 100 tahun perjalanan menunggang kenderaan. Itu baru nak cover bayang-bayang pohon tuba tersebut. Betapa besarnya pohon itu di dalam syurga. Jadi kita bayangkanlah, ibaratnya kita ni baca Quran di dunia, terus tumbuh buah-buahan yang kita gemari di pohon tuba nurani itu, yang akan menghasilkan jutaan buah-buahan kekal bagi orang mukmin di bulan Ramadan. Sebab kita di syurga, Allah janjikan kan, apa saja buah yang kita inginkan, sebut, hasratkan saja, datang buah itu. Cuba fikir logiknya, dari mana buah tu nak datang. Dia nak terbang ke, dia nak jalan ke, atau mungkin ada bidadari ataupun dayang yang bawakan ke, macam mana? Mungkin juga daripada pohon tuba yang besar ini ke, sehingga pohon tuba ini menumbuhkan jutaan buah-buahan hasil daripada pahala yang kita lakukan amal ibadah di dunia ini di bulan Ramadan. Oleh itu marilah, lihatlah, perhatikanlah dan fikirkanlah tentang perdagangan suci abadi yang menguntungkan ini. Imagine kalau kita rasa reluctant nak baca Quran, Allah penat ni, Ustazah kering tekak ni, puasa kan. Tapi sebelum maghrib tu waktu yang doa mustajab. Jadi kita nak grab juga peluang ini untuk buat pahala mengaji. Jadi cuba bayangkan manusia kan, kita ni manusia masuk ke ganjaran kan. Bayangkan walaupun penat-penat perit ni, Allah ada pohon tuba di syurga, buah-buahnya banyak. Tak apalah, cubalah juga. Bacalah juga, gagah juga. InsyaAllah dia akan beri satu kita motivasi untuk diri kita. Fahamilah bahawa betapa ruginya mereka yang tidak menghargai nilai huruf-huruf ini. Demikianlah Ramadan. Ia adalah ibarat satu pameran serta pasar perdagangan untuk habuan keuntungan akhirat. Ia adalah ibarat tanah subur untuk hasil mahsul akhirat. Tanah subur ni kalau kita tanam apa pun boleh tumbuh. Tak? Suka kita tengok hasil-hasil tanaman tu. Ia ibarat hujan di bulan April di musim bunga yang menyuburkan amalan dan menumbuhkannya. Kalau di Turki kan bulan April musim bunga, hujan turun, bunga-bunga penuh, cantik Masya Allah. Begitulah negara-negara 4 musim. Jadi ibarat Ramadan ni macam tu. Ada siraman air, dia subur, mudah nak tumbuh segala jenis bunga, segala jenis tanaman. Ambillah peluang ini, tanamlah banyak-banyak kan. Ia juga adalah satu perayaan suci lagi gemilang untuk pameran rasmi bagi ubudiyah manusia terhadap kesultanan rububiyah ilahi. Manusia di bulan ini semuanya ibadah. Kalau setengah-setengah negara Timur Tengah ni, kalau kita naik bas, nampak orang pegang Quran. Orang pegang Quran, baca Quran yang kecil-kecil tu. Di mana-mana kan. Kemudian kalau kita tengok macam dalam kenderaan awam tramko ke, dalam metro ke, dalam kereta api bawah tanah ke, orang grab the chance untuk baca Al-Quran. Kan? Jadi dia jadi macam pesta ibadah kan. Semua orang jadi beribadah. Kalau boleh setiap masa nak gunakan untuk beribadah. Di tangannya ada tasbih-tasbih. Begitu juga kita insya-Allah, walaupun tak pegang tasbih di tangan, tapi kita jadikan bulan ini bulan ibadah. Dia jadi macam suatu pameran Rabbani. Allah SWT sebagai Tuhan, manusia sebagai hamba, semua orang sibuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi manusia pula pada bulan ini difardukan berpuasa supaya tidak hanyut dalam kelalaian memenuhi segala keperluan nafsu haiwani seperti makan dan minum. Jadi memang kita perlukan makan, kita perlukan minum, tetapi dalam diri kita ni ada bahagian nafsu. Nafsu ini akan sentiasa menuntut kita untuk berlebihan dalam memenuhi keperluan hajat kita. Manusia ni kan dia ada hajatnya, dia ada daruratnya. Perkara darurat ni dia mesti ada, kalau tak ada dia mati ya. Dia tak boleh hidup. Dan dia ada juga tahsiniyatnya, iaitu aksesoris dalam kehidupan kita. Daruriyat kita kena penuhi ya, sebagai maqasid dalam hidup kita tu, itu daruriyat kita. Tapi kadang-kadang kita ada hajiat, kita ada kehendak. Maknanya tak wajib pun. Ada, tapi kerana kita mampu beli, kita beli. Tu dia hajiat. Ada kalanya ada tahsiniat pula. Bila rasa duit masih ada lagi, bajet masih ada lagi, maka dibelanjakan lagi untuk memenuhi tahsiniat, aksesoris-aksesoris yang kadang-kadang sebenarnya tidak diperlukan. Di situlah sebenarnya peranan nafsu haiwani. Ya. Nafsu yang bersifat kehaiwanan dalam setiap diri manusia dia sebagai daripada fitrah manusia itu sendiri. Dan fitrah itu sebenarnya perlu dididik. Kerana dengan didikan fitrah nafsu inilah manusia akan dianggap sebagai manusia yang soleh, yang berjaya, yang layak masuk ke syurga Allah. Tetapi mereka yang menuruti hawa nafsu haiwani ini, dipenuhi segala permintaan nafsu ini, maka dia akan hanyut dalam perkara yang merangsangkan nafsu untuk hal yang tidak berguna. Contoh.
kita dah cukup pakaian tetapi nak beli lagi kerana ada promosi. Contohlah ni bagi orang perempuan selalunya kan. Dah cukup dah tudung tapi dah penuh dah almari tapi kerana ada diskaun 70% contohnya dibeli lagi. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya membeli itu adakah suatu keperluan hajiat daruriyat ataupun sebenarnya adalah tahsiniat yang datang daripada nafsu haiwani yang memang tidak akan berkesudahan. Manusia ni kalau bagi peluang nak minta apa pun memang akan banyak permintaan kita dan kita pun sedar semua tak dapat dipenuhi pun. Sebab itulah kita ini fakir, kita ini berhajat sebab kehendak terlalu banyak, hajat kita terlalu luas, tiada penghujung, tapi kita tiada berdaya untuk memenuhinya, maka kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa menjadikan manusia keluar sebentar daripada ciri kehaiwanan ini, kebinatangan ini untuk memasuki keadaan para malaikat atau memasuki perniagaan untuk akhirat sebab malaikat tidak makan, tidak minum. Mereka hanya beribadah. Kita di siang hari bulan puasa, kita menahan diri kita daripada makan dan minum. Jadi untuk seketika, nafsu haiwan itu dididik. Dia terpaksa tahan makan dan minum. Walaupun air ada di depan mata, dia tak boleh ambil kerana dia sedang berpuasa. Jadi disebabkan secara sementara kita meninggalkan keperluan duniawi kita, maka dia menjadi manusia ukhrawi atau ibarat roh yang terjelma dari jasad. Kita ada jasad kita, kebanyakannya perkara kita buat untuk memenuhi keperluan jasad. Makannya, minumnya memenuhi keperluan jasad. Begitu juga pakaian, tempat tinggal adalah keperluan jasad. Ada kalanya manusia terlupa bahagian rohnya pula. Roh juga ada keperluan iaitu santapan rohani. Jadi ketika kita berpuasa inilah manusia dapat melaksanakan tugas cerminan samadiyah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kadar tertentu. Penat kita, letih kita, haus kita, dahaga kita. Namun kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita didik nafsu kita untuk tahan kehendaknya itu supaya dia dapat taat pada perintah Allah. Kehidupan yang seakan-akan penuh dengan ibadah. Jadi kita hayati Ramadan di siang hari dan malam Lailatul Qadar adalah ibarat suatu kehidupan yang sebenarnya 24 hours full of ibadah and full of worshipping Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam satu tahun, sebagaimana seorang sultan itu ada hari khas dia sehari. Seperti hari pertabalan atau hari keputeraan, kan itu hari khas bagi sultan kan. Sultan itu akan memberikan cuti kepada seluruh rakyatnya, menyediakan jamuan, memberikan anugerah kepada rakyat-rakyat tertentu yang dilihat sebagai berbakti kepada negara. Bahkan rakyat boleh berjumpa dengan sultan tersebut. Jadi begitulah. Dalam masa setahun, Allah selaku Rabb, selaku Sultan hakiki kepada segala sultan yang ada dalam kehidupan ini, memberikan peluang kepada seorang Muslim untuk diberikan hadiah satu malam. Yang mana satu malam ini walaupun hanya satu, bersamaan dengan 1000 bulan lamanya, seakan-akan 80 tahun usia kehidupan yang penuh dengan ibadah. Manusia hidup secara umumnya dalam tempoh 80 tahun lah kan. Umumnya, yang nisbah kita kalau kita campur-campur usia manusia, lebih kurang 80 tahun. Dan Imam Said Nursi sendiri, kebetulan beliau tulis 80 tahun dalam kitab dia dan beliau sendiri meninggal pada usia 80 tahun. Masya Allah, tawafuk. Malah mungkin kurang. Ada manusia meninggal sebelum 80 tahun. 70, 60. Nabi sendiri meninggal pada usia 63 tahun. Tetapi dengan anugerah Lailatul Qadar ini, boleh menjadikan hidup kita dipenuhi dengan ibadah selama 80,000 tahun. Hanya dengan ibadah kita satu malam di Lailatul Qadar. Betapa penyayangnya Allah, pengasihnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kerana singkatnya usia kita ni tuan-tuan perempuan, Allah berikan kita satu peluang yang dinamakan malam Lailatul Qadar supaya kita boleh cover umur kita yang sangat singkat untuk pahala yang mencukupkan kita memperolehi keampunan Allah dan melayakkan kita masuk ke syurga Allah. Kalau kita bandingkan dengan umat terdahulu Nabi Nuh, umat yang hidup 1000 tahun lamanya. Lama 1000 tahun. Sehingga kan ada seorang ibu apabila meratapi anaknya di hadapan kubur, anaknya menangis kerana kematian anaknya. Nabi Nuh bertanya, kenapa kamu beratap demikian rupa? Katanya, anak aku baru hidup 300 tahun lamanya. Oh, sedih ibu ni sebab anak dia meninggal. Dia hidup dengan dia 300 tahun.
Dia sedih meratap-ratap. Nabi Nuh kata, maukah kamu aku beritahukan umat yang akan hidupnya tidak sampai 100 tahun? Rupa-rupanya itulah umat kita. Kitalah dia, umat yang tidak sampai 100 tahun usianya. Jadi macam mana kita nak compare ibadah kita yang tak sampai 100 tahun dengan mereka yang hidup 1000 tahun? Tentulah salah satunya rahmat kasih sayang Allah kepada kita, shortcut yang Allah bagi adalah malam Lailatul Qadar. Okay? Baik. Ia juga adalah bulan perayaan ilahi dan medan pameran Rabbani serta majlis rohani yang khas. Memandangkan Ramadan adalah perayaan itu, sudah tentu manusia diperintahkan untuk berpuasa supaya terhindar daripada kesibukan melayan kehendak nafsu haiwani dan rendah itu. Kenapa nafsu disebut sebagai haiwani ya tuan-tuan dan puan? Sebab cuba perhatikan apa yang haiwan buat, apa yang haiwan kehendaki, apakah rutin mereka, maka rutin kehendak dan hajat haiwan itu ada pada diri manusia. Kalau kita turuti segalanya, maka kita tidak ada beza dengan haiwan tersebut. Na'udzubillah min zalik. Contoh, mereka ingin makan, mereka ingin tempat tinggal, mereka ingin berpasangan. Itu haiwan. Manusia juga ingin makan, perlukan tempat tinggal dan perlukan pasangan. Tetapi kita lalui dan kita laksanakan penuhi keperluan-keperluan ini dengan jalan landasan yang halal, mengikut syariat seperti yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jika dia tidak mengikut syariat, dia melakukan contohnya hubungan seks berleluasa, berbebas tanpa batasan, maka apakah bezanya dengan kucing-kucing di musim mengawan? Ya, na'udzubillah min zalik. Sebab itulah dinamakan nafsu itu haiwani. Dan itu ada dalam bahagian diri kita. Dan nafsu itu memang perlu dididik dan Ramadan adalah salah satu madrasah pendidikan nafsu. Sebaik-baik puasa ialah apabila seseorang itu berpuasa seluruh indera dan anggotanya seperti mata, telinga, hati, khayalan serta pemikirannya sama seperti berpuasanya perut daripada makan dan minum. Ini adalah kerana dengan mengelak daripada melakukan perkara yang haram serta perkara yang tidak berfaedah, yang tidak berkenaan dengannya sambil menumpukan segala anggota-anggota tersebut untuk masing-masing melaksanakan ubudiyahnya yang khusus, maka manusia akan lebih ada kekuatan untuk melawan nafsu haiwani tadi dan bergerak untuk ibadah. Perut tu kan ibarat kilang, dia tak function sekarang. Bila dia kurang function sebab dia tak makan dan tak minum, tubuh badan lain pun akan slow down seperti kilang. Bila mesin dia tak gerak, maka yang lain-lain pun tidak akan bergerak. Maka bila kurang bergerak, di situlah waktunya kita dapat melihat pula, fokus pula ke bahagian nafsu dalam diri kita. Kalau tidak duk sibuk dengan jasad kita ni, memenuhi keperluan dia, makan, minum dan lain sebagainya, hari ini, pada bulan Ramadan ini, kita akan dapat memberikan perhatian pada nafsu tersebut. Contoh, seorang itu membuat lidahnya turut berpuasa. Jadi bila dah yang perut tak function, kita ajak juga lidah untuk maksimumkan kadar puasa dia. Iaitu dengan menghalang daripada berbohong, mengumpat serta menuturkan perkataan nista sambil menyibukkan lidahnya dengan membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih serta berselawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beristighfar dan seumpamanya. Tak rugi kita istighfar. Memang banyak pun dosa-dosa kita ni. Ya Allah, Ya Rabbi. Tak ada siapa lah boleh jamin kata, Alhamdulillah Ustazah, saya daripada kecil sampai sekarang memang tak berdosa. Allahu Akbar. Kalau ada yang demikian, kita kena dengar tips dia. Bagaimana dia boleh tidak berdosa. Kita semua sememangnya mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan sehingga kita tidak lari daripada dosa. Maka istighfarlah, manfaatkanlah lidah yang kita ada di bulan puasa ini untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Dia juga, iaitu kita manusia, seharusnya mendorong anggota-anggota dan panca inderanya yang lain untuk turut berpuasa, seperti mengelakkan mata daripada melihat perkara yang haram, menghalang telinga daripada mendengar bicara dusta dan bohong, menggunakan mata untuk sesuatu yang mengandungi pengajaran dan telinga mendengar kata-kata yang benar dan Al-Quran. Dengarlah Al-Quran, dengarlah zikir, dengarlah tazkirah-tazkirah seperti ini, kan? Oleh sebab perut adalah kilang terbesar bagi tubuh manusia, sekiranya ia tidak bekerja kerana puasa, maka makmal-makmal lain iaitu anggota tubuh badan kita yang lain juga yang lebih kecil akan lebih mudah untuk mengikut jejaknya. Jadi mulut ni lebih mudah tahan untuk daripada mengata. Telinga ni lebih mudah kita sekat daripada mendengar perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Mata ni lebih mudah kita tundukkan jangan tengok perkara yang haram kerana ia terpengaruh daripada main point dia. Dia punya core business dia iaitu perut yang sedang menahan haus dan lapar. Jadi itu saja untuk jawapan bagi soalan yang kedua. Saya kembalikan kepada saudari moderator.
Silakan. Terima kasih Sarah. Untuk soalan nombor 3, macam tadi kita cakap, pada malam Lailatul Qadar ni berlaku pada 10 di antara 10 malam terakhir, and then dia akan berlaku pada malam ganjil sahaja. Ya, okey. Okay. Jadi macam mana nak identify malam ganjil tu merupakan malam Lailatul Qadar? Okey. Baik, jadi soalan tersebut bila kita ringkaskan bunyinya ialah bilakah malam Al-Qadar, betul ya? Di bilakah malam Lailatul Qadar? Jawapannya ialah diketahui umum bahawa malam ini menjadi rahsia yang perlu dicari oleh orang Islam setiap kali muncul Ramadan. Kita tahu benda memang rahsia. Memang dia top secret lah. Tapi banyak soalan bocor untuk bantu kita menjawab dan bantu kita mencari malam Lailatul Qadar. Yang ini Ustazah petik daripada slide yang disediakan oleh Ustaz Abdullah Bukhari. Ia tersembunyi pada malam ganjil dalam 10 malam terakhir Ramadan seperti yang disebutkan oleh Sister Juraidah sebentar tadi. Jadi untuk mencari malam Al-Qadar, Nabi dan para sahabat beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Tak miss satu malam pun. Itulah yang dibuat oleh Nabi, itulah yang dibuat oleh sahabat. Maka kita pun kalau kita nak cari yang mana, maka kita tirulah apa yang Nabi buat. Para ulama pun demikian. Kerana melihat Nabi sendiri beriktikaf 10 hari di malam akhir Ramadan, mereka juga menganjurkan agar kita dapat berusaha semaksimum mungkin tidak miss, tidak tinggal satu malam pun daripada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, which is actually bukanlah sesuatu yang luar biasa, dahsyat ataupun mustahil untuk dicapai, kerana dalam setahun kita ada 363 malam. Daripada malam-malam tersebut hanya 10 malam sahaja kita nak cuba. 10 malam sahaja kita nak berjaga dan bertahajud agak panjang berbanding dengan malam-malam lain. Jadi teorinya ada 4. Yang pertama, malam Al-Qadar iaitu malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini ramailah ulama yang menakalkan berdasarkan daripada riwayat-riwayat hadis sahih juga. Antaranya taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan, carilah malam Al-Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maknanya tak ada excuse lah kan. Kalau Nabi sendiri pun tak miss 10 malam, maka kalau kita betul-betul serius nak dapat Lailatul Qadar, kita pun cuba tiru Nabi, usaha 10 malam tidak miss sama sekali. Ada juga pendapat lain, ulama lain kata orang yang qiyam sepanjang tahun confirm dia dapat malam Lailatul Qadar. Of course lah, sebab dia tak pernah miss satu malam pun. Ini berdasarkan pendapat Abdullah ibnu Mas'ud. Sesiapa yang mendirikan salat malam selama 1 tahun akan menemui Lailatul Qadar itu. Ada dalam Sunan Abi Daud. Jadi pendapat ini sebenarnya nak mendidik umat Islam agar beribadat secara konsisten, bukan bermusim. Sekiranya beliau mengesahkan malam tertentu, sudah pasti umat Islam akan meninggalkan ibadat pada malam lain. Tindakan ini akan menampakkan ketidakikhlasan sesetengah manusia. Kalau Rasulullah sebut siap-siap dah malam Lailatul Qadar itu malam nombor sekian, 20 sekian contohnya kan. Takut-takut nanti habis semua 362 hari dalam setahun dia orang tak mau ibadat, tak mau bangun qiyamul lail. Dia nak tunggu satu malam tu sahaja. Maka di situ hilanglah keikhlasan kita kan. Seakan-akan kita ada udang di sebalik mi. Dia nak fokus pada yang itu sahaja. Oh silap, udang di sebalik batu. Kita puasa ni tak payah sebut makanan. Jadi sebenarnya kita dituntut untuk ikhlas dalam mencari malam Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya insya-Allah dengan keikhlasan jugalah barulah kita akan beroleh malam Lailatul Qadar. Kalaulah pencarian itu dituruti dengan hasrat-hasrat nafsu semata-mata, takut manusia ni ada juga dia follow nafsu. Dia kata dia sebabkan aku dah banyak dosa, jadi aku kena set dapat juga malam Lailatul Qadar tu. Lepas dapat tu nanti aku akan hore-hore lagi semula. Sebab tak apa, nanti dah cari balik Lailatul Qadar, nanti boleh minta ampun balik, lepas tu boleh buat dosa balik. Tu maknanya dia ikut nafsu. Jadi sebenarnya kena ikhlas, kena betul-betul niat kita ini nak mencari redha Allah, sebab kita sedar kita ini perlukan kepada pengampunan rahmat kasih sayang Allah. Kalau tak dapat pengampunan rahmat kasih sayang Allah, hanya sekadar mengharapkan amal soleh, amal baik kita, adakah cukup confident untuk kita
yakin amal itu cukup masukkan kita ke dalam syurga. Amal kita itu cukup hebat, cukup banyak, cukup sempurna sehingga kita layak masuk ke syurga Allah. Jadi jawapannya tentulah tidak. Maka kita perlukan pada rahmat Allah. Sebab itulah kita cari Lailatul Qadar. Ada pendapat ketiga memang dia terus sebut malam ke-27 Ramadan itu Lailatul Qadar. Jadi pendapat ini memang paling kuat dipegang oleh para ulama hadis. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim di mana Zir bin Hubaish berkata, yaqul sa'altu Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia pernah bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab, faqultu innaka akhaka ibnu Mas'ud yaqulu man yaqum al-haul yusib lailatal qadr. Iaitu sesungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud berkata, sesiapa yang mendirikan solat malam selama setahun pasti akan menemui malam Al-Qadar. Faqala rahimahullah. Maka menjawablah Ibnu Mas'ud, arada an la yattakilan nasu amma innahu qad alima annaha fi Ramadan wa annaha fil ashr al-awakhir wa annaha lailatu 27 summa halafa la yastasni. Iaitu dia kata sesiapa yang mendirikan semoga Allah merahmatinya. Beliau bermaksud agar orang ramai tidak bersandar pada malam tertentu untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Walaupun beliau tahu bahawa malam Al-Qadar itu berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu pada 10 terakhir, iaitu pada malam yang ke-27. Ya. Tapi dia sengaja sebut barang siapa yang beribadah setahun dia akan beroleh Lailatul Qadar. Kenapa? Fakultu bi ayyi syai'in taqulu dhalika ya Abal Munzir. Ya, kemudian Ubay bin Ka'ab bersumpah dan bertanya, dengan apakah kamu bercakap demikian? Mengapa kamu berkata demikian wahai Abul Munzir? Iaitu gelaran bagi Ubay bin Ka'ab tadi. Dia jawab, akhbarani, ya, dia kata qala bil alamati aw bil ayati allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata demikian, aku berhujah demikian berdasarkan ayat tanda yang Rasulullah SAW telah kabarkan kepadaku bahawa annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha, dengan petanda yang pernah Rasulullah berikan, iaitu matahari terbit pada pagi harinya tanpa sinar yang terik. Jadi itu salah satu daripada tanda Lailatul Qadar. Dan menurut pemerhatian Zir bin Hubaish tadi dengan Ubay bin Ka'ab daripada Abdullah bin Mas'ud, setiap kali 27 Ramadan itu pada paginya matahari terbit tidak terik. Sebenarnya Ustazah pun dah perhatikan juga selama beberapa belas kali. Oh tidak, sudah 20 kali sebenarnya. 20 kali lebih. Subhanallah, memang setiap kali pada pagi setelah 27 Ramadan matahari tidak terik. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam, mungkin ada yang perhatikan secara berbeza. Itulah yang pengalaman peribadi sendiri. Setakat diperhatikan bermula sejak di Mesir dahulu ketika belajar di Mesir selama lebih kurang 7 tahun. Kemudian apabila kembali ke Malaysia juga diteruskan pemerhatian tersebut dan didapati benar. Selalunya memang 27 Ramadan itu pada keesokan harinya matahari pagi tidak terbit secara terik. Namun orang lain boleh perhatikan, ya, ini tidak mutlak, ya, bukan Ustazah keluarkan apa-apa fatwa, tidak. Ini berdasarkan dalil daripada yang dipegang oleh para ulama hadis dan sedikit perkongsian pengalaman peribadi Ustazah. Jadi pendapat ini juga diteorikan oleh setengah ulama dengan pengiraan jumlah huruf pada perkataan Lailatul Qadri. Nampak tu ada lam, ya, lam, ta marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra. Cuba total, kira berapa semua tu? Ada 9 huruf. Ada 9 huruf. Jadi dalam surah Al-Qadar, perkataan itu diulang sebut sebanyak 3 kali, kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka mal lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali diulang al-qadar, al-qadar, al-qadar. Jadi bila disebut 3 kali ulangan dalam surah Al-Qadar bermakna 27. 3 kali 9 berapa? 27. Secara teorinya, malam Al-Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadan setiap tahun. Ini berdasarkan tafsir Ar-Razi. Kemudian, namun begitu, ada pendapat keempat yang mengatakan malam Al-Qadar hanya berlaku sekali sahaja dalam sejarah dunia. Antaranya Hamka sendiri yang mana dia menakalkan dari bapanya juga, yang bapanya juga menakalkan daripada ulama-ulama terdahulu bahawasanya Syekh Yusuf Amrullah yang wafat pada 11 Ramadan dalam usia 86 tahun. Ketika Hamka menziarahi beliau pada tahun 1972, bapanya berpendapat, ya, seperti yang dinakalkan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebenarnya Lailatul Qadar itu hanya sekali sahaja, iaitu apabila Al-Quran mula-mula diturunkan. Jadi katanya
buatlah ibadat dalam bulan puasa ya, dengan menunggu Lailatul Qadar itu untuk memperingati kita dan memuliakan malam Quran pertama kali diturunkan. Jadi kita kenang tiap-tiap tahun agar bertambah teguh kita memegang tuntutan Allah dan perintah Allah di dalam Al-Quran. Jadi pendapat yang keempat. Jadi sebenarnya pendapat ini adalah untuk mengajak kita untuk lebih ikhlas. Itulah dia. Jadi ianya diturunkan ketika Nabi SAW berada di Gua Hira kan. Pendapat ini sebenarnya untuk menyuruh kita bersyukur, mengenang peristiwa Lailatul Qadar dan juga sentiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit selingan jawapan untuk tanda malam Lailatul Qadar itu apa. Untuk pengetahuan kita sebagai masyarakat awam ni, ada 5 tanda yang akan Ustazah kongsikan. Tanda pertama ialah banyaknya para malaikat yang turun, terutamanya Jibril alaihi salam sendiri untuk menyaksikan orang-orang yang sedang salat di masjid-masjid. Jadi malam Lailatul Qadar ini, bilangan malaikat itu tersangatlah ramai tidak terhitung. Tanda ini tidak dapat dilihat oleh manusia. Jangan tanya pula, Ustazah kalau gitu macam mana kami nak tengok malaikat yang ramai itu supaya kami tahu itu malam Lailatul Qadar? Jawabnya, beriman kepada malaikat ni salah satu rukun iman kita kan, dan kita tahu semua rukun iman adalah perkara gaib. Jadi kita tak nampak. Okey, yang kedua, tanda kedua ialah kesejahteraan bertebaran. Cuma satu. Kehadiran malaikat ni kita dapat rasai ketenangan. Berbeza dengan wujudnya syaitan ke jin ke kan. Kita rasa macam lain macam. Rasa tak sedap hati tak? Kalau kita pergi ke contoh tempat-tempat yang tak elok, tempat-tempat maksiat, hati memberikan signal-signal tidak selesa, jantung berdebar ke, bulu roma naik ke, lain sebagainya kan. Itu tanda-tanda lah pada kewujudan perkara-perkara gaib yang tidak baik di situ. Namun hadirnya malaikat memberikan kita ketenangan. Sebab itulah bila kita hadir majlis ilmu, kita rasa apa tuan-tuan puan-puan? Hadir majlis ilmu, kita rasa bahagia, kita rasa tenang, kita rasa gembira. Kita lupakan masalah hidup dunia kita untuk seketika kerana hadirnya para malaikat dalam majlis ilmu. Ini bukan Ustazah yang cakap tetapi dalil hadis Nabi yang sahih bahawa malaikat akan turun membawa rahmat di dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan mereka juga bersama kita dalam majlis ilmu kita pagi ini. Walaupun tak dapat kita melihat mereka, tapi mudah-mudahan kita beroleh ketenangan, kenikmatan di dalam hati kita. Kebahagiaan menghadiri sesi ini, insya-Allah. Mungkin sukar digambarkan dengan kata-kata, tapi hati kita merasakannya, insya-Allah. Tanda yang kedua, kesejahteraan bertebaran di seluruh pelosok alam kerana ramainya manusia yang beribadah kepada Allah. Kan disebutkan tu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan ke atasnya sehinggalah terbit matahari. Macam mana sejahtera itu dirasakan di seluruh pelosok alam. Manusia yang sedang beribadah pada malam itu akan merasakan kesejahteraan itu. Sebab tu nikmat sangat-sangat ya. Beroleh malam Lailatul Qadar ni, ya Allah, suatu kebahagiaan yang sukar digambarkan. Kalau boleh Ustazah nak describe lah, indahnya tu mungkin lebih indah daripada malam pertama bagi orang yang sudah berumah tangga. Ya Allah, memang nikmat sangat-sangat. Terlalu seronok sangat-sangat. Rupanya ada kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Marilah kita cari malam tersebut. Yang tanda ketiga, matahari terbit di pagi hari. Seakan putih, tidak terik cahayanya kerana menurut para ulama, malaikat telah turun beramai-ramai di malam Lailatul Qadar. Jadi, mereka yang turun ramai-ramai malam Lailatul Qadar itu pula sedang naik kembali ke langit beramai-ramai sehingga sayap-sayap dan cahaya nur mereka itu menutupi teriknya cahaya matahari. Kita semua tahu kan, berdasarkan nas-nas yang sahih, antaranya description malaikat ini ciri-cirinya ialah mereka itu bersayap besar kan. Jadi bila mereka turun beramai-ramai malam memang gelap, kita rasa tenang. Tapi bila mereka kembali, waktu itu siang matahari sedang terbit, kembalinya mereka itu ada sedikit kesan sayap-sayap mereka itu menutupi teriknya cahaya matahari pagi. Kadang-kadang pagi walaupun pagi, tapi terik juga kan, terasa tajamnya cahaya matahari tersebut. Tapi kebiasaannya pada keesokan hari malam Lailatul Qadar, terik itu tidak terasa. Tanda yang keempat ialah
Antara sifat malam tersebut ialah kesuciannya. Dia tidak terlalu sejuk atau terlalu panas. Ini adalah subjektif, bergantung kepada cuaca dan musim di daerah-daerah tersebut. Kesimpulannya ialah suhu tersebut tidak ekstrim jika dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Contohlah kalau kita di musim tropika di Malaysia ni, kan kalau malam sebelumnya sejuk sangat, mungkin malam Lailatul Qadar tak ekstrim sejuknya, sederhana sikit. Kalau malam sebelum tu panas sangat, malam Lailatul Qadar ni dia kurang sikit panasnya. Jadi dia tak ekstrim. Malam sebelum tu bising, hiruk pikuk, macam-macam bunyi haiwan. Malam Lailatul Qadar tenang suasananya. Kalau di negara yang sejuk pula, malam-malam sebelum tu ekstrim bersalji, menggigil-gigil, Lailatul Qadar dia akan dapati sedikit control, manageable. Kesejukan tu manageable. Begitu juga dengan kepanasan. Tanda kelima, dan ini yang terakhir, ialah sesungguhnya syaitan tidak keluar bersama terbitnya matahari keesokan harinya. Jadi malam Lailatul Qadar, bila besok matahari terbit, syaitan tidak keluar bersama terbitnya matahari. Kerana lazimnya matahari terbit di antara dua tanduk syaitan kan, kecuali pada pagi Lailatul Qadar, syaitan itu tidak dapat terbit sekali. Penuh malaikat, syaitan memang takutlah dengan malaikat. Jadi even syaitan bila nampak malaikat turun di hari peperangan Badar, dia cabut lari. Kan, dia kata apa? Masa tu dia menjelma sebagai manusia. Dialah yang bergendang-gendang tu nak bagi semangat pada musyrikin Quraisy supaya lawan orang Islam, berapi-api dia. Suruh orang keluar lawan orang Islam ni. Tapi bila dia nampak malaikat turun, dia cabut lari tinggalkan medan perang. Dialah the first yang left the battle. Itulah dia syaitan. Asyik menipu aja dan memperdaya. Dia yang convincekan orang Quraisy keluar lawan Rasulullah. Tapi dia sendiri yang cabut lari orang pertama. Makhluk pertama cabut lari pada medan perang. Dia kata apa? Inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Sesungguhnya aku takut pada Allah. Ditinggalkannya. Jahiliyah musyrikin itu terkontang-kanting hingga mereka tewas dalam medan peperangan tersebut. Jadi ketika pagi Lailatul Qadar tu syaitan tak terbit, dia tak boleh keluar. Jadi sebab itulah dia tak rasa perit yang menyakitkan kita pada cahaya matahari tersebut. Okey, jadi itulah dia jawapan bagi soalan ketiga. Mudah-mudahan dapat merungkai sedikit persoalan yang diajukan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustazah. Ustazah, ada soalan daripada chat box. Boleh ke saya showkan sekarang? Ke Ustazah nak tunggu? Kita habiskan dulu boleh? Takut boleh. tak cukup. Okey, Ustazah, ini soalan yang terakhir lah untuk kita punya session hari ini. Saya rasa ni soalan yang semua orang nak tahu juga. Apakah amalan yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Okey, baik. InsyaAllah kita akan tengok pula apakah amalan ataupun tips yang boleh kita lakukan selepas kita memahami betapa berharganya malam tersebut, yang betapa tingginya nilainya dan betapa perlunya kita mencari malam tersebut. Maka ada sedikit tips yang boleh dikongsikan bagaimana kita nak beramal saleh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita beroleh amalan tersebut. Jadi sebenarnya tips itu agak banyak lah. Kalau 10 ni sebenarnya memang tak cukup. Jadi Ustazah kongsikan satu link yang boleh kita baca bersama-sama, dan Ustazah akan kongsikan juga link ini dalam YouTube kita untuk bagi mereka yang ingin membaca dengan lebih terperinci. Sebenarnya tips ini telah pun dihimpunkan oleh Al-Fadilah Ustazah Asma Harun, sahabat Ustazah, sahabat saya. Dan saya kongsikan tips ini bukan sebab beliau sebagai seorang sahabat saya, tetapi kerana dalam penyelidikan dan pemerhatian saya, kesemua tips yang dikongsikan ke-10-10-nya adalah sahih daripada rujukan-rujukan yang sangat kuat dan rujukannya dinyatakan pada akhir tips tersebut di sini. Irsyad Al-Hadis, kemudian Bayan Linnas, Irsyad Fatwa Khas Ramadan, dan apabila disemak juga status hadis-hadis yang dikongsikan oleh Ustazah Asma Harun dalam artikel ini, kesemuanya adalah hadis sahih, alhamdulillah. Jadi saya rasa untuk memanfaatkan slot ini, kerana jawapan ini sebenarnya agak panjang, kalau kita nak kongsikan satu persatu, Ustazah ringkaskan melalui perkongsian link ini.
dan kita baca secepat mungkin 10 tips yang boleh diamalkan kerana ianya semuanya sahih pada Nabi SAW dan semuanya daripada wahyu Allah di dalam Al-Quran. Hakikatnya Rasulullah SAW tidak pernah menggariskan suatu amalan khusus tertentu pada 10 akhir Ramadan. Jadi Rasulullah tak pernah kata ini package amalan untuk 10 akhir Ramadan, buat yang ini kamu dapat Lailatul Qadar. Tak. Dia adalah umum tetapi dilaksanakan sepanjang tahun. Cuma ada sedikit perbezaan di bulan Ramadan apabila mana Rasulullah meningkatkan usaha tersebut sepanjang bulan Ramadan dan juga 10 akhir di bulan Ramadan. Jadi untuk menelusuri ke 10 tips ini akan makan masa 1 jam lagi. Dan Ustazah bekalkan link untuk menonton satu lagi slot yang baru sahaja selesai dengan Office MSD pagi tadi, Management Service Division, tajuk khusus untuk tips tersebut. Dan Ustazah kongsikan link tersebut di dalam chat box kita di YouTube. Dan untuk lebih maksimumkan kefahaman kita di situ, sama-sama kita tonton insya-Allah selepas ini agar tips yang diberikan ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Cuma Ustazah akan go very fast di sini. Ada 10 yang pertama, solat di awal waktu dan qadakan solat yang ditinggalkan. Itu wajib. Jadi apabila kita sedar ada solat-solat lepas yang mungkin belum lagi ditunaskan dan dituntaskan, kita tuntaskan segera di bulan puasa. Yang kedua, berusaha mencari Lailatul Qadar mengikut kaedah Nabi ialah memperbanyakkan tahajudnya daripada 10 akhir bulan Ramadan. Sama juga tadi, Nabi beriktikaf dengan para sahabat di 10 akhir bulan Ramadan. Kalau betul-betul buat 10 hari, takkan miss, insya-Allah akan dapatlah salah satu tu adalah Lailatul Qadar. Yang ketiga, memperbanyakkan solat sunat. Jadi kita in addition of yang wajib, buatlah yang sunat, iaitu sunat qabliyah. Yang ini memang sangat dituntut lah ya, sunat qabliyah ba'diyah salat kita tu sebelum dan selepas salat wajib. Solat sunat duha di pagi hari, solat sunat tarawih, yang mana yang perlu kita fahami bukan wajib dilaksanakan di masjid. Nabi sendiri pun dalam hadis ni, nanti boleh baca sendiri, tonton juga ya rakaman tadi ya, yang YouTube pagi tadi, bahawa Nabi sendiri pun solat ada di masjid dan ada juga di rumah untuk tarawih. Solat sunat rawatib laksanakan ya di berapa rakaat yang sebelum dan selepas solat wajib. Begitu juga dengan solat witir. Kemudian lazimkan memohon keampunan Allah supaya kita ini suci daripada pelbagai dosa dan noda, dan dengan itu dipermudahkan untuk beribadah, dan dengan itu juga mudah-mudahan beroleh Lailatul Qadar insya-Allah. Yang kelima, perbanyakkan selawat. Makin banyak selawat, makin Nabi kenal kita, makin mudah beroleh syafaat di dunia dan akhirat insya-Allah. Yang keenam, perbanyakkan doa. Kita kena minta, bukan by coincidence kita dapat Lailatul Qadar. Bukan by our own effort je kita mesti dapat Lailatul Qadar. Tidak. Dia sebenarnya juga dengan doa dan harapan kita. Kita minta dengan nyata, dengan jelas, dengan jujur. Dengan tanpa segan silu kepada Allah, rayu, ratap, mohon. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah aku Lailatul Qadar. Jangan malu. Allah SWT suka tengok kita merayu, meratap begitu. Ya. Mintalah, minta, mudah-mudahan dapat insya-Allah dengan izin Allah. Yang ketujuh, ini extra bonus, buatlah baik banyak-banyak. Berkhidmatlah, berkhidmat baktilah antaranya dengan ibu bapa kita. Hari Jumaat ni kan, mari kita buat sesuatu yang ekstra untuk ibu bapa kita pada hari ini. Dan dalam bekerja kita, jadilah insan yang sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Walaupun kadang buat kerja ekstra tak masuk KPI, tak masuk JD, tak apa. Sebenarnya selagi itu adalah kebaikan, bermakna kita ini berusaha menjadi insan yang paling bermanfaat. Itu pun salah satu kaedah bagaimana kita nak dapat keberkatan dari Allah supaya kita ini beroleh Lailatul Qadar. Yang ke-8, yang ni berat sikit. Kena tengok perinciannya dalam link yang saya bekalkan tadi ya. Hindari sifat riyad, ujub, sum'ah dan takabur. Sebab ni semua penyakit hati. Penyakit hati ni dia tak nampak kat zahir, tapi reflection dia akan terzahir juga. Dan penyakit ini dia akan menjadi tabir bagi kita. Untuk dekat dengan Allah, untuk hampir dengan Allah, untuk didengar doanya oleh Allah. Maka kita kena buang hijab-hijab tabir-tabir ini daripada hati kita. Nak tengok apa dia? Kena dengar. Riak tu menunjuk-nunjuk, ujub tu merasa diri bagus, ya, sum'ah tu sengaja nak menunjuk kehebatan agar dipuji, takabur itu sombong. Empat-empatnya kena buang. InsyaAllah mudah-mudahan mudah kita untuk melaksanakan ibadah dan akhirnya insyaAllah beroleh ganjaran Allah. Yang ke-9, memaafkan orang lain pun suatu kerja hati juga ni.
Sebab orang yang tidak maafkan orang lain ada dendam. Dendam tu pun menjadi hijab tabir bagi hati untuk melihat kebaikan, untuk menerima kebaikan, ya, untuk beroleh rahmat dan berkat. Maka maafkanlah orang lain. Allah SWT dah sebut dalam Al-Quran. Jadilah seorang yang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan. Berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang jahiliah. Sebab kadang-kadang orang yang selalu menyakiti kita ni orang yang ignorance, betul tak kan? Jadi dia dah tak sakitkan kita, dia lukakan kita, lepas tu dia buat tak tahu. Itulah disebut a'rid anil jahilin. Jauhkanlah pada orang-orang yang jahil. Kita anggaplah Allah dia jahil tu, dia tak tahu perbuatan dia tu menyakiti, menganiaya, menzalimi kita. Tak apalah, kita doakan dia beroleh hidayah. Kalau tidak, maka kita serahkan kepada Allah SWT. A'rid anil jahilin, jauhkan diri daripada mereka. Kerana boleh membahayakan kita, tapi kita maafkan mereka. Dan yang ke-10, meninggalkan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala berpuasa. Ya, banyaklah antaranya perkara-perkara yang melibatkan dosa mata, dosa hati, dosa telinga, dosa mulut. Kita dah sebutkan di awal tadi. InsyaAllah mudah-mudahan dengan usaha kita yang bersungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara yang disebutkan ini sebagai perkara-perkara yang menjadi tabir bagi kita memperolehi rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan dengan itu kita dimudahkan untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Saya kembalikan semula kepada moderator untuk jawapan soalan yang keempat. Selesai. Banyak juga amalan yang memang selalu kita buat lah Ustazah. Cumanya Ustazah link tadi boleh Ustazah share lagi sebab rasanya tak share tadi. Yang Harakah tadi. Dah share dah ke dalam kita punya YouTube. Okey, Ustazah akan share lagi dalam StreamYard. Sekejap ya. Boleh teruskan dulu untuk masa kita boleh. Okey. Sebabkan masa kita pun sepatutnya dah habis. Tapi apa kesimpulan yang boleh Ustazah simpulkan untuk malam Lailatul Qadar ni? Okey, Alhamdulillah. Selesai. Kita sampai jugalah ke kesimpulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok pada kesimpulannya mudah saja, iaitu marilah kita menjadi hartawan di hujung Ramadan. Kan kita nak jadi kaya raya, kita nak dapatkan keuntungan perlaburan yang berlipat kali ganda di akhirat kelak, maka buatlah, beramallah di bulan Ramadan ini. Berbaki 10 hari di hujung Ramadan, jadilah kita orang yang kaya raya, hartawan, jutawan. Rasulullah SAW bersabda, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Inilah dia kekayaan yang sebenar. Rasulullah bersabda, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kerana iman dan mengharap ganjaran daripada Allah, akan diampunkan dosanya yang lampau. Kalau kita diampunkan dosa, maka gugurlah segala perkara yang merugikan, yang membangkrupkan kita, kan, yang menyebabkan kita muflis pahala sehingga tidak beroleh syurga Allah. Tapi bila kita beribadah dan kita minta keampunan atas dosa-dosa tersebut, mudah-mudahan yang berbaki hanyalah pahala yang akan kelak memudahkan dan membantu kita untuk memperolehi pengampunan dan rahmat Allah supaya kita beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya itu saja. Alhamdulillah, cukuplah tu kan masa yang dibekalkan. Jadi alhamdulillah dapat kita selesaikan kesemua soalan-soalan yang diajukan tadi, dan harapan Ustazah mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini akan kembali manfaatnya untuk diri kita, ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, saudara mara dan rakan-rakan seofis kita, rakan-rakan di luar sana. Kita kongsikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan berkat kita berkongsi ilmu ini juga, kita akan mendapat tempiasnya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Mudah-mudahan malaikat akan mengaminkan segala doa dan usaha kita ini, kembali kebaikannya kepada diri kita sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa. Dan saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Dekat chat box ni ada soalan, tetapi saya rasa ada soalan yang Ustazah dah jawab. Cumanya ada penambahan berkenaan dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar.
daripada Associate Professor Dr. Terra Zami, Assalamualaikum Dr. Ada orang sebut keesokan pagi, hari selepas malam Lailatul Qadar akan mendung dan tenang. Ada orang juga sebut pokok akan sujud pada malam Lailatul Qadar. Mohon pencerahan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hairul Siddiq. Allah, soalan bukan main canggih lagi ni. Sebenarnya setakat pencarian saya yang serba kurang ilmu ini, memang ulama-ulama memang ada menyatakan itu sebagai salah satu daripada tanda malam itu sedang malam Lailatul Qadar. Ini adalah berdasarkan pemerhatian dan pengalaman mereka juga. Jadi kita tahu para ulama mencontohi, berusaha untuk mengikuti Nabi SAW dan mereka telah melakukan observation, natural observation, structured ke, semi-structured ke, tapi mereka sebenarnya observe dan mereka melihat bahawa fenomena tersebut berlaku pada setiap Ramadan yang mereka observe. Maka mereka simpulkan demikian, bahawa dilihat langit akan mendung dan tenang, dia tidak lari daripada hadis yang kita sebutkan tadi, malaikat turun beramai-ramai kan. Jadi bila penuhnya kawasan itu dengan malaikat, siang pun kita dapat lihat kemendungannya, ketidakterikan cahaya mataharinya, maka logiklah bagi orang yang observe betul-betul langit malam tu akan melihat kemendungan dan ketenangan itu. Contoh tadi kita sebut dia tidak ekstrim cuacanya kan, tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Dengan cuaca yang tenang ini juga haiwan-haiwan pun menjadi tenang. Akhirnya anjing tidak menggonggong kan, kucing tidak bergaduh-gaduh, semua menjadi tenang. Dan mungkin dengan ketenangan itu juga secara saintifiknya wallahu ta'ala a'lam, pohon pun tunduk. Ini kena tanya orang sains lah. Kalau ada yang hadir, adakah kesan-kesan daripada reaksi iklim cuaca musim ini mempengaruhi posisi pokok itu seperti kelihatan tunduk, wallahu ta'ala alam. Tapi itu memang pemerhatian ulama dan kita boleh perhatikan sendiri. Kalau kita nampak, okeylah, alhamdulillah Allah nak bagi kita nampak kan. Tak perlulah pula kita jadikan dia sebagai satu garis panduan yang strict pula, guideline, guiding principle-nya pula kena tengok pokok tunduk, kena tengok pokok sujud baru Lailatul Qadar. Tidak, guiding principle kita ambil daripada Quran dan hadis kan. Aqwal ulama, pandangan ulama kita ambil sebagai satu knowledge support untuk encourage kita supaya lebih convince lagi. Tujuan dia tu sebenarnya nak convince hati kita supaya kita rasa lebih mantap, lebih tenang, lebih bahagia, lebih nikmat dan lain sebagainya. InsyaAllah ada kebaikannya. Terima kasih Dr. Hairul untuk soalan yang diajukan. Soalan satu lagi Ustaz. Daripada Sister Hanani, Assalamualaikum Doktor. Soalan saya, bolehkah kita mendapat tahu atau ada tanda-tanda yang kita boleh rasai jika kita mendapat malam Lailatul Qadar itu? Okey, terima kasih soalan daripada Puan ke Sister Hanani. Sister Hanani. Sister Hanani, nampak muda tu. Okey, baik. Daripada tanda-tanda yang kita boleh rasai adalah balik semula kepada poin-poin yang kita sudah kongsikan sebentar tadi. Ulama memberikan 5 tanda pada malam Lailatul Qadar dan sebahagian besarnya adalah tanda-tanda perkara yang gaib sebenarnya, tapi poin-poin itu memang benar-benar berlaku, cuma ianya menjangkaui panca indera kita. Apa yang kita boleh buat? Of course kita tak boleh usaha nak tengok kat teropong ke, nak tengok malaikat, usaha nak tengok kat stetoskop ke, lain sebagainya, memang tidak akan dapat sebab itu adalah gaib. Cuma mungkin dapat dirasai seperti yang disebutkan tadi, malam yang tenang tentu akan membawa ketenangan pada hati kita. Hadirnya malaikat yang ramai seperti mana hadir mereka di majlis-majlis ilmu, bila kita selalu hadir majlis ilmu, kita boleh bezakan dengan kita hadir shopping mall. Betul tak? Kan? Beza kan? Ataupun bazar Ramadan. Allah, beza perasaan kita tu kan. Jadi bila kita tahu bahawa nas kata malaikat hadir membawa rahmat di majlis ilmu, kita bayangkan, kita rasakan perasaan kita di majlis ilmu itu, bezanya dengan kita pergi mall dan juga bazar Ramadan, maka begitulah kita boleh rasakan di malam Lailatul Qadar. Akan ada suatu rasa, especially bila kita tengah khusyuk, bila kita betul-betul tengah fokus, kita dengan Allah ni, tak ada orang lain dah. Walaupun orang keliling kita mungkin ramai juga beribadah kan, contoh kalau pergi umrah di Masjidil Haram, ribuan manusia tu. Tapi bila kita khusyuk dengan Allah, kita dah tak rasa dah orang lain wujud, kita je dengan Allah, maka mungkin akan ada satu rasa Allah nikmat yang lain. Terlalu bahagia sukar digambarkan dengan kata-kata syahdu.
Kita rasa Allah amat menyayangi, membelai, mengasihi kita. Kan, hadirnya suatu ketenangan yang sukar digambarkan dengan kata-kata dan lisan kerana hadirnya para malaikat yang ramai itu. Maka kita rasakan ketenangan yang di dalam hati, kan. Jadi di situ mungkin sebagai satu tanda. Cukup kita rasa nikmat luar biasa yang kita tak rasakan sepanjang tahun melainkan pada malam itu. Mudah-mudahan itu malam Lailatul Qadar. Okay, we leave it to Allah. Sebab itu adalah rahsia Allah. Bila kata rahsia, dia rahsia lah. Kan? Dia tetap rahsia. Cuma kita tetap berusaha untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan menjawab soalan tadi. InsyaAllah. Ustazah, boleh tak saya soalan daripada saya lah? Boleh ke satu lagi soalan? Okay, silakan. Okay. Jadi kan Ustazah, kalau contohnya perempuan tidak lari daripada uzur. Jadi bila perempuan datang bulan uzur, apakah amalan yang diorang boleh lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Sebabnya kita tak perlu solat, kita tak boleh buat selain daripada solat lah, baca Quran kita tak boleh. Jadi apa yang boleh wanita uzur buat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Okey, baik. Terima kasih pada soalan yang diajukan. Jadi kembali kita kepada 10 tips amalan yang dilakukan di 10 akhir bulan Ramadan tadi, kita akan dapati banyak tips itu memang juga boleh dilakukan oleh wanita yang uzur, kan. Hanya solat saja yang kita tak boleh buat, mengaji, tapi kita masih boleh tadabbur, tafakur sebenarnya. Dan bagi orang yang hafal Quran, dia nak elak daripada lupa, dia masih boleh murajaah walaupun tidak dengan lisan contohnya. Jadi terlalu banyak yang boleh dibuat, boleh rujuk semulalah kepada tips tadi, khususnya amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Dia perlukan struggle lebih, especially apabila uzur, berlaku perubahan hormon pada diri seorang wanita. Jadi kadang-kadang perubahan hormon itu mendorong seorang wanita untuk lebih emosi contohnya, lebih kurang sabarnya, lebih kurang tu dia mengurang. Sabarnya dia mengurang. Tetapi kita pula disuruh untuk berbuat baik kepada orang. Jadi nak buat baik ni kena perlukan kesabaran. Betul? Yang kita cakap elok-elok, orang react secara agresif. Allahuakbar, tercabar hati ni, kan? Tetapi apabila di saat uzur lagilah sensitif. Maka di sini lah kita diuji, kan? Kita diuji. Kita berjuang untuk tetap bersabar dan berakhlak mulia, beramal baik dan menjadi diri manusia yang bermanfaat. Ni pun nasihat untuk diri saya sendiri jugalah, kan. Kita semua rasa benda-benda ni kan, mood swing lah dan sebagainya. Jadi kita cuba sebab kita ingat, saya sedang beribadah. Walaupun nampak macam saya cuba sabar je, saya rendahkan hati saya tawaduk. Ya Allah, tak apalah orang tu tengking saya, dia tak tahu. Tak apalah, biarlah dia tak perasan ataupun dia tak boleh kawal diri dia. Ya Allah, kawallah diri saya. Itu ibadah juga. Especially kalau uzur ni, sabarlah. Sabar ni memang perlu ibadah. Semua benda nak kena sabar. Dengan fizikalnya kadang sakit pula. Dah lah uzur. Sakit pula fizikalnya. Lepas tu nak siapkan juga kerja-kerja rumah tu. Sabar berganda-ganda. Menahan sakit fizikal. Rohani, emosi, semua ada package-nya. Maka ibadah kita tu pada satu sabar. Kemudian zikir yang berterusan tadi. Bila dah boleh sabar, ingat Allah tu, insya-Allah zikir tu memang akan bermain lah. Di lidah, di lisan kita dan di hati kita. Selain daripada tu, semua boleh buat. Daripada solat, mengaji, semua kita boleh buat. Rujuk mari kepada tips tadi dan insya-Allah kita mulakan dulu dengan sabar itu tadi. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya soalannya. Doa menjawab Ustazah saya rasa. Di sini kita dah sampai ke penghujung tazkirah. Semoga para penonton dapat mendalami malam Lailatul Qadar dan semoga kita semua mendapat malam Lailatul Qadar tu lah. Okay. Sebelum session ini akhir, siapa yang tidak mengisi borang malam balas boleh berbuat demikian sebab Intan akan tutup 10.30. 11.30. Jadi sila isi borang maklum baras di ruangan komen untuk mendapatkan mata CPD, star point dan juga e-certificate. Akhir katalah saya sendiri Dr. Samad, wakil daripada OI, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton dan juga Ustazah lah kerana sudi meluangkan masa untuk kita tazkirah pada pagi ini. Kepada penonton juga lagi kerana mendengar hingga ke akhirnya. Semoga Allah memberkati usaha kita untuk mendekatkan diri kepadanya
diberikan rezeki halal serta penuh berkah. Terima kasih sekali lagi. Selamat menjalani ibadah puasa serta semoga anda semua kekal selamat di mana jua anda berada. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Sarah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta diri dulu ya.